Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Good afternoon. Mula sekali terima kasih kerana menjemput Yayasan Salam untuk hadir di upacara ini untuk berkongsi pengalaman, dan mungkin kami di Yayasan Salam pun boleh sedikit sebanyak mendapat pengetahuan dan ilmu dalam sesi ini. Saya diberi tajuk tentang bercakap tentang media strategi media bagi pertubuhan-pertubuhan NGO. Jadi kita ada lebih kurang setengah jam. Saya cadang nak bercakap dalam 4 jam, baru boleh kita kupas dengan penuh makna apa yang kita katakan media strategi. Tapi kalau kita ada setengah jam, saya rasa saya akan bercakap lebih kurang 20 minit atau kurang daripada 20 minit. Dan lain tu kalau ada yang nak bertanya, mungkin boleh bertanya dan saya akan jawab sebarang soalan. Apa juga soalan yang diajukan kepada saya janji saya akan jawab. Sama ada jawapan tu betul atau tidak, itu terpulanglah ya. Okay? Jadi saya nak bercakap tentang, bila saya diminta bercakap tentang strategi media, yang pertama sekali saya minta kerjasama daripada peserta. Berapa orang dalam dewan ini yang selalu berhubung dengan media? Boleh tolong angkat tangan tak? Okey. Berapa orang dalam media, dalam dewan ini hari ini ada baca surat khabar hari ni? Surat khabar hari ni? Cuba angkat tangan. Online pun tak kira. Ada baca? Ada dan tengok Warta Berita TV. Ada dan tengok Facebook. Dan saya cuba nak berlawan dengan muzik tu. Kalau kita cerita tentang media strategi bagi orang yang berinteraksi dengan media, saya rasa strategi yang paling utama sekali, yang pertama sekali, kena faham apa itu media. Kalau kita tak faham apa itu media, kita tak boleh nak berinteraksi dengan media. If we don't understand the media, how can we formulate a strategy on engaging with the media? Itu pasal saya tanya tadi, bagi mereka yang ada interaksi dengan media, saya rasa agak penting bagi orang yang ada interaksi dengan media, baca surat khabar, dengar radio dan tengok TV. Itu strategi yang paling asas, yang paling fundamental. Baca surat khabar lah ni boleh baca dalam bentuk yang kita beli kat kedai tu, yang kita langgan kat kedai, atau kita boleh tengok dalam kita punya iPad kan, ya, online. Kemudian kita kena dengar radio lah ni pun kita boleh dengar pakai smartphone ya. Kita tak perlu nak pergi duduk dekat dalam rumah tu buka radio, dalam kereta pun ada radio. Kemudian TV lah ni kita boleh tengok TV 24 jam kan. Jadi masalahnya sekarang ni, kalau kita berinteraksi dengan media dan kalau kita mahu buat satu strategi dengan media, pokoknya sekali kita kenalah setidak-tidaknya, sebab saya kata tadi, baca surat khabar, dengar radio, tengok TV. Kalau tidak, kita tak tahu apa benda yang ini media. Media ni tuan-tuan, dia bukan kawan kita. Media juga bukan musuh kita. Media itu adalah alat kita. Alat yang kita boleh gunakan untuk kebaikan pertubuhan kita. Jadi kita kena tanya, bila kita mentadbir NGO atau mana-mana persatuan, kita kena tanya,
Kita perlu media agak atau media perlu kita? Itu pun kerap pokok dalam hal-hal nak buat strategi media. Kalau kita rasa kita perlu media, maknanya ada masa-masa kita nak buat sidang akhbar ke, kita nak ada berita yang kita nak masuk dalam sahabat ke, lagi-lagilah kalau kita nak keluarkan TV. Kalau kita nak keluarkan TV, kita kena tanya diri kita, apa yang TV itu mau? Maknanya, kalau kita ni memerlukan media, kita lah yang kena rapatkan diri kita pada media. Bukan media nak kena rapat dengan kita. Itu strategi yang paling pokok tu, paling penting. Dalam media ni, dia lah ni dalam setahun dia ada 4 hari aja yang tak ada sahabat. Hari Raya, Deepawali, Raya Cina dan Christmas. 20 tahun dulu hari-hari ada sahabat. Lah ni ada 4 hari tak ada sahabat. Tapi radio 24 jam, TV sentiasa ada kecuali sahabat. Jadi media ni dia tak kurang bahan berita. Hari-hari kalau untuk kata menteri ni, mereka semua berlumba-lumba nak keluar dalam sahabat, nak keluar dalam TV. Tapi menteri-menteri ni dia ada pegawai-pegawai dia yang dipanggil pegawai perhubungan dia. Dia punya press officer. Kerja press officer tu untuk berkawan dengan awam media. NGO macam kita ni, NGO bukannya kaya. Mana nak capai duit nak pergi duduk dengan orang media nak berbaik-baik dengan mereka. Kita bukan ada satu departmen yang jaga media. Tapi walaupun kita tidak ada departmen ataupun tidak ada pegawai khas yang ditugaskan untuk jaga media, kita boleh berbaik-baik dengan media dan kita boleh dapat berita kita masuk dalam media. Tetapi kita kena tahu siapa dalam media tu yang kita nak kenal. Mungkin kita ada pakcik kerja dalam media. Mungkin pakcik kita tu pengerusi media. Katakan pakcik kita pengerusi utusan ataupun pengerusi akhbar The Star umpamanya. Bolehkah kita telefon pakcik kita tadi, "Uncle, boleh tak masukkan berita ni dalam sahabat?" Pasal kita mengatakan dia chairman, mestilah dia ada pangkat dan mesti dia ada kuasa. Tapi sebenarnya dalam hal pentadbiran media ni, chairman pun tidak ada kuasa nak bagi tahu pada sahabat tu, tolong keluarkan berita persatuan ni dalam sahabat. Dia tak ada kuasa. Tak apalah, mungkin kita ada, mungkin sepupu kita atau jiran kita, dia jadi CEO. Bukan kecil tu, CEO. Maknanya dia yang jaga syarikat tu. Untung rugi syarikat tu apa sebab dia yang jaga. Tiap-tiap tahun dia nak bagi bonus ke apa, dia juga yang antara orang yang akan buat keputusan berapa banyak bonus nak bagi. Soalan ni kita pun pergi rumah jiran kita, dia CEO. Kita kata pada dia, "Cik, tolong masukkan sikit ni, tolong masukkan sikit ni berita ni dalam sahabat hang. Aku punya persatuan ni kita ada nak buat fundraising ni. Minggu depan kita ada nak buat show sikit, nak buat fundraising. Bolehkah masuk dalam sahabat?" Dia CEO. CEO pun sebenarnya dia tak ada kuasa. CEO dalam sahabat pun, dalam TV pun, dalam radio pun, dia tidak ada kuasa nak mengarahkan berita ni keluar dalam sahabat atau TV. Dia CEO, tapi dia tidak ada kuasa. Jadi siapa yang ada kuasa? Kalau CEO tak ada kuasa, chairman tak ada kuasa, mungkin kita kena pergi dengan ni lembaga perkara pun. Kita pun kenal dengan lembaga perkara, Datuk Seri ke Tan Sri ke apa benda. Kita pun tanya dengan Datuk Seri ni, Tan Sri ni tolong masuk sikit berita ni dalam sahabat. Minggu depan kita nak buat fundraising, bolehkah? Dia pun tak ada kuasa. Dan media ni, kalau mereka tu semua tak ada kuasa, siapa yang ada kuasa?
tuan-tuan, puan-puan yang ada kuasa itu pengarang dia. Pengarang dia ada kuasa. Saya dulu duduk jadi pengarang untuk akhbar Berita Harian, Straits Times, TV3. Saya ada kuasa. Tapi setelah ni saya dah bersarah lah. Jadi kalau kita nak berita kita masuk dalam TV, kita kenal siapa pengarang dia. Okay, it's very important that if you want your news to come out in the media, you must know who is the correct person to talk to. It's not the chairman of the board, it's not the directors, definitely not the CEO. You must go to the editors. Editor ni siapa dia? Dia duduk mana? Kita duduk Kedah, kita duduk Alostar, kita duduk Jitra. Editor ni duduk KL. Jadi macam mana kita nak pergi KL kan? Telefon dia kan nak buat macam mana ni? Kita nak berita kita keluar dalam Sahabat. Katalah, untuk mudah cakap, Sahabat Berita Harian. Kita nak jumpa siapa? Pengarang dia di KL. Tuan-tuan tak perlu risau. Dia ada wakil dia dekat sini. Dia ada wakil dia di Alostar. Dia ada ketua biro dia. Maka kita kena kenal lah siapa ketua biro tu. Dia sama ada Sahabat Berita Harian ke, The Star ke, The Straits Times ke, Cosmo ke, Sinar Harian ke. Semua ada wakil dekat sini. Jadi kita kena pergi jumpa dia, di pejabat dia, dan minta dia, jasa baik dia, untuk masukkan berita tu dalam TV, dalam Sahabat. Orang Sahabat ni, dia punya kerja 365 hari setahun. 365 hari itu 24 jam tu dia kerja. Orang Sahabat ni bila dia bangun pagi je, dia kena tag apa semua. Lepas tu dia akan capai dia punya Sahabat, dia akan capai dia punya telefon, dia mula kerja. Dia kat rumah tu pakai kain melekat lagi, tapi dia mula kerja. Jadi malam pula dia dah balik rumah, dah rehat dah. Dia tak tidur lagi tu. Kebanyakannya dia akan tunggu tu waktu berita pukul 12 tu. Dia nak tengok sama ada berita keluar atau tidak. Kalau dia kerja TV, dia akan tengok betul tak berita yang dia buat tadi ada keluar dalam pukul 12 tak. Mungkin dia keluar pukul 8, mungkin dia keluar pukul 12, mungkin keluar pukul 8 tapi tak keluar pukul 12. Jadi itu semua kerja. Selagi wartawan ini, wakil ini, lagi dia bekerja dengan media, 24 jam dia kerja. Jadi saya cadangkan kalau tuan-tuan nak buat satu strategi tentang media, saya kata tadi nombor satu, kenalah tahu siapa dalam media itu yang berkuasa untuk memasukkan berita. Nombor dua, bila kita dah tahu siapa yang punya kuasa, kita naklah dekati dia. Kalau dia start ni ketua biro, kita kena pergi jumpa ketua biro tu. Sebab kata orang kena pergi menghadap lah. Nak kenal pada dia, nak terangkan pertumbuhan kita ni apa dia, dan minta jasa baik dia untuk masukkan berita dalam Sahabat. Ada 5 minit lagi untuk bercakap ni. Sedangkan benda yang kita nak terangkan ni sepatutnya 4 jam, 4 hari 4 jam. Jadi bila kita dah kenal siapa dalam media tu yang kita nak hubungi, apa yang kita nak sampaikan pada media ni? Apa benda yang kita nak sampaikan pada media ni supaya dapat masuk dalam Sahabat? Kadang-kadang kita duduk dengan orang Sahabat ni 1 jam. Kalau menteri-menteri tu pernah komplain lah, saya duduk dengan hampa, dengan reporter 1 jam. Tapi besok hang tengok dalam Sahabat tu kita berita dia keluar sikit je. Sikit je dia keluar. Teguh Abdul Rahman dulu masa dia jadi Perdana Menteri, dia cakap ni dalam ucapan dia 1 jam dia cakap.
Besok keluar dalam semua sahabat. 2 hari lepas tu dia pergi tempat lain pula. Dia pergi Johor pula. Dia bercakap lagi 1 jam. Cakap. Berita yang dia bercakap tu dah mula pendek dah. Hari ke-7 tu dia pergi pula tempat lain. Dia pergi Pulau Pinang. Dia bercakap lagi 1 jam juga dia bercakap. Keluar. Berita tak keluar. So dia pun pernah tanya, hampa ni macam mana ni aku duk bercakap 1 jam, hampa tak keluarkan aku punya berita, pasal apa? Apa yang tak kena? Hampa boikot aku ke? Bukan boikot. Hari pertama dia bercakap tu, apa yang dia cakap tu benda baru. 2 hari lepas tu dia bercakap, benda tu kurang baru. Seminggu lepas tu dia bercakap lagi benda yang sama. Benda tu bukan berita lagi dah. Bukan, dia bukan berita lagi. Bukan benda baru. Oleh kerana dia bukan benda baru, tak bolehlah masuk sahabat. Sahabat ni dia akan memuatkan benda-benda baru. Kalau bukan baru tak boleh. Kalau benda, kadang-kadang kita baca dalam sahabat, benda tu bukan baru, tapi panjang lebar pula tu. Katakan Inai ada seminar Civil Societies, keluarlah sahabat. Lepas tu 2-3 hari lepas tu kita tengok ada berita besar pula tentang seminar Civil Society. Itu dah jadi rencana namanya, maknanya benda tu dikupas dengan lebih menyeluruh, ada analisa, ada komen daripada orang-orang, ya, ada interview. Benda tu duk masuk sebagai rencana. Jadi kalau kita nak masuk berita kita dalam sahabat, dalam TV, ingat perkataan satu saja, berita. Dalam bahasa Putih dia news. News datang daripada perkataan new, baru. Berita mesti benda yang baru. Kalau bukan baru, bukan berita. Okey? Saya sentuh sikit tentang social media. Lah ni orang nak cakap lah, social media tu apa benda dia? Social media ni yang dalam Facebook, dalam Twitter, WhatsApp tu pun social media lah, tu kita menyampaikan maklumat. Kita sendiri sekarang lah ni, kalau kita nak jadi wartawan, tak perlu lagi ada sahabat. Kita sendiri pun dah boleh menyampaikan berita kita melalui Facebook, melalui Twitter, melalui WhatsApp. SMS tak cakap lah, memang hari-hari itu ada. Jadi kita ni, selain daripada kita bergantung kepada media yang ada, iaitu media sahabat dan elektronik, kita sendiri pun boleh menyampaikan berita kita. Tetapi kalau kita sendiri menyampaikan berita kita, kita hanya boleh menyampaikan kepada orang yang kenal lah, kan? Kalau orang yang tak kenal, kita tak boleh sampai lah, pasal nombor dia pun kita tak ada. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan masa untuk tanya soalan. Waktu tak banyak. Topik dia, kalau ikut saya, benda ni satu perkara yang penting bagi kita dalam NGO. Saya dalam NGO Yayasan Salam, adalah sangat-sangat penting bagi kita mendekati media, kerana media itu adalah platform untuk kita menyampaikan cita rasa, hasrat dan aspirasi kita. Okey? Saya buka sekarang pada soalan kalau ada. Tak ada, no? Tak ada, kita nak bagi salam ni. Ya, Fendi. Ya. Sebenarnya social media ni memang powerful tool lah, tapi selalunya digunakan oleh pihak yang bukannya dia mereka kalangan pertubuhan. Kalau kita lihat, dan salah satu lagi masalahnya adalah kita nak mengukur kita punya kempen social media tu. Memang ada option di mana kita boleh beli benda tu di Facebook, di
YouTube ke dan sebagainya. Tapi pemahaman saya, ukuran yang dia bagi ataupun laporan yang dia bagi daripada hasil yang kita beli itu adalah tidak tepat. So macam mana agak-agaknya Datuk untuk kita memastikan kempen kita ni memang dapat taburan yang luas dan benda yang kita dapat tu adalah benda yang benar. Okey. Kalau kita tengok menteri-menteri lah ni, semua ada akaun Facebook, ada Twitter. Pasal dia apa pun, walaupun dia boleh dapat tempat dalam media tempatan, dalam TV, dalam radio, dia masih merasakan dia perlu ada sendiri punya social media untuk menyampaikan mesej dia. Yang menjadi masalah dia, kalau kita katakan kita ada Facebook lah, kita ada kawan berapa ramai ya? Mungkin ada 400, ada seorang 7,000 kan? Jadi orang itulah yang dapat mesej dia. Lebih pada itu tak ada. Dalam social media pula, kadang-kadang kita kena berhati-hati. Pasal bukan semua penyampai maklumat dalam social media itu orang-orang yang terlatih dalam bidang penyampaian media, penyampaian berita. Dia hanya menyampaikan pada dia, ini penting bagi dia. Dia pun hantar. Jadi kita tak tahu kadang-kadang benda tu sahih atau tidak. 2 hari lepas, 3 hari lepas kita semua dapat WhatsApp mengatakan sekolah cuti pasal jerbu. Ini cucu saya dah lompat dah. Dia kata cuti Datuk, cuti. Mari kita pergi jalan-jalan. Kita pun dah suka juga lah ni dapat jalan dengan cucu. Setengah jam lepas tu masuk lagi satu mengatakan itu berita palsu. Tadi dalam perjalanan nak mai sini, dia tadi pergi airport tutup, jadi kena balon dengan kereta lah. Tapi sampailah on time lah. Dalam perjalanan dapat